Assalamualaikum. Hai murid-murid. Kita berjumpa lagi dalam kelas sains bersama Cikgu Yohanis. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar KPS yang keempat, iaitu membuat inference. Murid-murid boleh merujuk dalam buku teks kamu pada muka surat 8. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 1 Kemahiran Saintifik 1.1 Kemahiran Proses Sains ataupun KPS, dan pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat 1.14 membuat inference. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu membuat inference. Apakah membuat inference? Membuat inference bermaksud memberi sebab yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Dalam bahasa mudah, membuat inference adalah memberi sebab. Terdapat dua langkah untuk membuat inference. Langkah yang pertama iaitu pemerhatian. Pada langkah yang pertama ini, murid-murid perlu membuat pemerhatian terhadap sesuatu situasi. Pemerhatian telah kita belajar pada minggu pertama PDPR yang lalu. Masih ingat? Seterusnya, setelah selesai langkah pertama, kita teruskan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua iaitu langkah beri sebab. Setelah buat pemerhatian, murid perlu memberi sebab kenapa sesuatu situasi itu berlaku. Apabila kedua-dua langkah ini selesai, maka terhasillah inference kita ataupun juga dikenali sebagai kesimpulan awal. Suka cikgu ingatkan murid-murid, inference ataupun kesimpulan awal ini yang telah kita bina ini mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Sebab itu dinamakan kesimpulan awal. Okey, ia mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Kita lihat contoh situasi 1. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Baiklah, berdasarkan contoh situasi 1, mari kita buat pemerhatian. Murid-murid masih ingat, langkah 1 adalah pemerhatian. Kita membuat pemerhatian menggunakan deria penglihatan kita. Okey? Deria penglihatan. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, ini adalah pemerhatian kita, iaitu pokok ini kelihatan hijau dan segar. Melalui deria penglihatan kita, kita dapat melihat pokok ini kelihatan segar dan berwarna hijau. Seterusnya, baiklah murid-murid, langkah kedua adalah beri sebab. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Jadi, sebabnya pokok ini disiram setiap hari.
Murid-murid boleh memberi lebih daripada satu sebab. Mari kita lihat sebab yang seterusnya. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Jadi, sebab yang kedua ialah pokok ini diberi baja yang mencukupi. Murid-murid perlu ingat, untuk membuat inferen, kita perlukan pemerhatian dan diikuti dengan sebab. Pemerhatian diikuti dengan sebab menghasilkan kesimpulan awal ataupun inference. Sebagai contoh daripada situasi 1 yang kita pelajari sebentar tadi, pemerhatian yang kita dapat buat ialah pokok kelihatan segar dan berwarna hijau. Dan sebab pokok disiram setiap hari. Bila kita gabungkan pemerhatian ini bersama dengan sebab, maka terhasillah inference. Jadi, inference kita, pokok kelihatan segar dan hijau kerana disiram setiap hari. Letakkan perkataan kerana. Pokok kelihatan segar dan hijau ialah pemerhatian. Letakkan perkataan kerana di tengah-tengah dan disiram setiap hari adalah sebab. Gabungkan pemerhatian dan sebab dan inference akan terbentuk. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan situasi yang kedua. Dapatkah kamu buat pemerhatian daripada situasi ini? Ya, pemerhatian yang dapat kita buat adalah daun pokok berwarna coklat dan kelihatan layu. Pemerhatian yang kita dapat buat daripada situasi ini ialah daun pokok berwarna coklat dan juga kelihatan layu. Seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, pemerhatian mestilah diikuti dengan sebab. Jadi, apa sebabnya daun berwarna coklat dan kelihatan layu? Mungkin kerana pokok tidak mendapat cahaya matahari secukupnya. Jadi, bila kita ada pemerhatian dan juga sebab, maka kita dapat membentuk inference. Jadi, inilah inference kita. Daun pokok berwarna coklat dan kelihatan layu kerana, penting letakkan kerana di tengah-tengah, kerana tidak mendapat cahaya matahari secukupnya. Tulisan yang berwarna ungu ini iaitu daun pokok berwarna coklat dan kelihatan layu. Ini adalah pemerhatian kita sebentar tadi. Dan tidak mendapat cahaya matahari secukupnya ini, tulisan yang berwarna hijau ini adalah sebab kita tadi. Jadi bila kita gabungkan pemerhatian dan juga sebab, kita dapatlah inference. Senang bukan? Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham. Kita tengok tugasan kamu untuk hari ini pula.
Ya, ini adalah tugasan kamu pada hari ini. Aktiviti 1 dalam buku aktiviti sains kamu. Perhatikan situasi dalam rajah di bawah. Tandakan betul pada inferens yang betul. Contohnya, pada gambar pertama, kereta menghasilkan asap ataupun kereta ini mengeluarkan asap. Berikan ataupun tandakan pada inferens yang betul. Ingat, inferens adalah sebab. Jadi, tandakan sebab yang betul. Mengapa kereta mengeluarkan asap? Sebab mengapa kereta mengeluarkan asap? Adakah kerana enjin kereta panas atau kereta keluar asap? Ingat, soalan minta kamu tandakan inference. Inference bermaksud sebab. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Aktiviti ria. Cikgu nak kamu salin aktiviti ini dalam buku nota sains kamu. Aktiviti ini adalah aktiviti yang telah cikgu olah daripada aktiviti dalam buku teks mengikut kesesuaian PDPR kita. Jadi, kamu salin arahan nombor 1 sampai nombor 5 di dalam buku aktiviti kamu. Okey, sebelum itu kita baca dulu. Pilih dan guntingkan satu gambar daripada majalah, surat khabar ataupun internet. Kamu pilih dan gunting satu gambar, satu sahaja, sama ada daripada majalah, surat khabar ataupun internet. Kemudian, nombor 2, kamu tampal gambar tersebut dalam buku nota sains kamu. Selepas kamu tampal gambar tersebut, kamu tuliskan satu sahaja pemerhatian daripada gambar tersebut. Pemerhatian tadi kita dah belajar, jadi cikgu harap awak dapat tulis dengan betul. Dan yang keempat, berdasarkan pemerhatian yang kamu tulis di atas, nyatakan sebab-sebab yang munasabah. Cikgu nak kamu tulis sekurang-kurangnya 2 sebab yang munasabah. Dan akhir sekali, tuliskan inferens kamu. Okey, mari kita lihat panduan untuk melaksanakan aktiviti 2 ini. Baiklah, ini adalah panduan untuk melaksanakan aktiviti 2 dalam buku nota sains kamu. Mula-mula, pertama sekali kamu ambil gambar, kamu guntingkan gambar sama ada daripada majalah ataupun surat khabar atau kamu boleh cetak daripada internet. Okey, contohnya kat sini cikgu sediakan satu gambar. Contoh ya. Gambar ini cikgu guntingkan dan lekatkan dalam buku nota sains. Dan tugasan kamu seterusnya, kamu salin seperti ini. Pemerhatian sebab 1, inferens 1. Sebab 2, inferens 2. Okey. Contohnya, pemerhatian. Apa yang kita dapat perhatikan daripada situasi ini? Ya, kita dapat perhatikan budak itu menangis. Budak itu menangis. Okey, untuk buat inference kita perlu ada sebab. Mengapa budak itu menangis? Budak itu terjatuh. Jadi, bila ada pemerhatian, ada sebab, kita gabungkan pemerhatian dan juga sebab, maka terhasillah inference. Budak itu menangis kerana terjatuh. Budak itu menangis adalah pemerhatian. Terjatuh adalah sebab. Jadi, kita gabungkan pemerhatian dan sebab membentuk inference. Okey, tugasan awak perlu buat sebab 1, inferens 1, sebab 2 dan inferens 2.
Okey, gunakan kreativiti awak. Cari gambar, pilih gambar yang bersesuaian. Daripada yang cikgu cakap tadi, daripada surat khabar, majalah ataupun awak boleh cari dalam internet. Pastikan hasil kerja awak kemas dan senang untuk dibaca. Itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat faham dan selamat menjawab. Belajar rajin-rajin ya.